antum fajazakumullahu khairatu. Baik. Kita akan Penakhir mulakan Datuk. pengisian. Penakhir Datuk. Thank you. Ya. Okay. Sekejap. Kita nota. Sekejap. Saya terlupa pula notanya. Sekejap share. Okey, kita akan masuk. Okey. Tuan-tuan boleh dengar suara saya untuk pengisian pada pagi ini? Ya, dengar Ya, Ustaz. Ustaz, dengar insya-Allah. Okey. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada pagi Jumaat ini kita dapat bertemu sekali lagi. Maknanya Allah Ta'ala berikan kita umur, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita petunjuknya, dan Allah memberikan kita taufiknya, bimbingannya, dengan Allah memilih kita untuk kita mengisi waktu-waktu yang ada, ruang-ruang yang ada ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, iaitu dengan kita memilih untuk berada pada majlis ilmu. Moga-moga pengisian kita pada pagi ini Allah berikan keberkatan daripada permulaan sehingga kepada penghujungnya. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi membincangkan bab yang ke-13 yang bertajuk banyaknya jalan-jalan kita boleh buat kebaikan. Maknanya banyaknya jalan, banyaknya ruang dan peluang kita boleh dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh dapat penghapusan dosa, kita boleh dapat rahmat Allah, bahkan ada banyak jalan untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada pagi ini merupakan siri yang terakhir, siri yang keempat dalam kita membicarakan bab yang ke-13 yang terdapat di dalam kitab Riyadu As-Salihin. Yang mana bab 13 ini mengandungi 25 hadis kesemuanya. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita telah selesai membaca 19 hadis bersama dengan pengajaran dan teladan daripada hadis-hadis yang telah pun kita bacakan. Satu rahmat yang besar Allah beri kepada kita semua. Maka pada pagi ini kita menyambung hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi sesiapa yang ada kitab, bolehlah kongsikan maklumat muka surat berapa dalam kitab-kitab terjemah Riyadhus Shalihin. Sesiapa yang dia tiada kitab terjemahan Riyadhus Shalihin boleh rujuk pada nota yang saya paparkan di Zoom di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 daripada 25 hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menukilkan, beliau memperkatakan, arada Banu Salimah. Ada satu bani, dia panggil Bani Salimah. Bani Salimah ini merupakan orang Ansar daripada suku Khazraj. Mereka ni kenapa? An yantaqilu qurbal masjidi. Mereka ni sebenarnya bercadang. Bercadang untuk apa?
mereka nak berpindah dekat masjid. Maknanya mereka nak pindah rumah, mereka nak pindah tempat tinggal supaya mereka boleh berada dekat dengan masjid. Kemudian apa yang berlaku? فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Cadangan mereka nak berpindah duduk dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tu telah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah lakukan? Setelah Rasulullah mengetahui Banu Salimah ni mereka nak berpindah rumah, pergi duduk dekat dengan masjid. Tapi sebelum Nabi memperkatakan sesuatu, Nabi dapatkan dulu confirmation. Nabi membuat pengesahan tentang berita yang Nabi dengar. Sebab telah sampai kan? Telah sampai kepada Rasulullah, bermakna Nabi telah dengar cerita. Tetapi Nabi tidak cepat-cepat Nabi membuat hukuman ataupun Nabi memperkatakan sesuatu, tapi apa yang Rasulullah buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa? Maka Nabi bertemu dengan Bani Salimah ni, lalu Nabi bertanya. Nabi kata innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Lalu Nabi tanya, telah sampai berita kepadaku bahawa kamu semua ni bercadang nak pindah rumah ke, nak duduk dekat masjid. Kenapa Nabi tanya? Kerana Nabi nak betul-betul pastikan berita yang Nabi dengar itu adalah betul. Kan? Supaya Nabi, maknanya kalau Nabi nak cakap sesuatu, Nabi nak ulas sesuatu, Nabi nak bagi pendapat, biarlah yang Nabi nak bagi pendapat itu, nasihat itu, memang berita itu benar. Kita belajar dengan Nabi SAW, apabila kita dengar satu cerita, satu berita, maka eloklah kita, bahkan sunnah Nabi, kita pergi bertanya terlebih dahulu. Kita dengar cerita jiran, dengar kata jiran kita nak pindah. Kita dengar tu bukan pada jiran nak pindah tu. Kita dengar pada orang lain. Jiran yang lain cakap. Jadi kita ni tak bolehlah hanya kalau kita nak ulas tentang perpindahan tu sebagainya, kita kena tanya dulu. Betul ke kamu nak pindah ni? Seperti mana Nabi tanya kepada Bani Salimah. Kemudian, apa jawab mereka? Faqalu, lalu mereka menjawab, na'am, benar ya Rasulullah. Qad aradna dhalika. Benar ya Rasulullah. Cerita yang kau dengar tu betul. Memang kami nak pindah pun. Duduk dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi gembira? Apa cadangan Nabi SAW? Tuan-tuan, siapa tak nak duduk dekat dengan masjid? Sebab apa? Ramai orang kalau cari rumah dekat dengan masjid. Orang pergi masjid. Orang mencari tempat tinggal dekat dengan masjid. Tapi pada pagi ni, mari kita tengok. Mari kita ambil pengajaran. Apa nasihat Nabi kepada mereka? Nabi kata, Bani Salimata, diyarukum tuktab atharukum. Diyarukum tuktab atharukum. Okey. Maknanya, Nabi SAW menyebutkan di sini, cuma hadis tu saya tak terjemah habis sebenarnya. Hadis tu saya tak tulis matan habis, tapi terjemahan dia kita gunakan. Okey, sabda Nabi SAW. Okey, kejap saya nak tengok matan hadis tu kejap. Saya macam terpotong, baru saya perasan. Kejap Okey, tuan baca dulu yang terjemahan dia. Saya buat sematkan sekejap dalam teks dia. Okey, surat.
Saya macam ada tertinggal hadis tu, matan dia dalam bahasa Arab tu. Sekejap ya. Okey. Betul. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini. Okey. Nabi SAW dia berpesan. Nabi kata, wahai Bani Salimah. Nabi kata, tetapkanlah di perkampunganmu. Okey. Nescaya kesan-kesan langkahmu. Langkahmu tu apa? Dicatat dengan kebaikan. Nabi ulang sekali lagi. Wahai Bani Salimah. Nabi kata, diarukum. Tetaplah di perkampunganmu. Tuktab atharukum. Nescaya kesan-kesan langkahmu dicatat dengan pahala kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Maknanya tuan-tuan, berdasarkan hadis ni, Nabi SAW menyuruh Bani Salimah supaya apa? Jangan pindah. Tak payahlah duduk dekat dengan masjid. Sebab apa? Sebab Nabi nak bagi peluang. Nabi nak suruh mereka ambil peluang, dapatkan banyak ganjaran, dapatkan pahala, dapatkan kebaikan dari Allah dengan mereka boleh pergi ke masjid dengan banyaknya melangkah. Maknanya dekat sini, hadis ini kenapa diletakkan ataupun apa hikmahnya peletakan hadis ini, hadis yang nak duduk dekat dengan masjid di bawah bab banyaknya jalan menuju kebaikan, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kita boleh dapat pahala hanya dengan kita berjalan menuju ke masjid. Berjalan nak pergi masjid pun dapat pahala. Apatah lagi ibadat di dalam masjid tu. Ibadat dalam masjid ramai orang tahu. Tetapi peluang yang boleh ditambah lagi adalah dengan mengambil peluang berjalan menuju ke masjid. Kalau masjid tu dekat dengan rumah, maknanya langkah tu tentulah pendek, tentulah sedikit sebab masjidnya depan rumah saja. Contoh. Tapi kalau masjidnya lagi jauh, maka mereka banyak melangkah, maka setiap langkah itu Allah akan catat kepadanya kebaikan. Di sini kita dapat belajar apa? Apa pengajaran yang boleh kita belajar daripada hadis ni? Kalau kita baca dia, maksudnya kita nampak macam berlawanan kan dengan kita. Kita kan, kalau kita pergi umrah contohnya, orang akan cari hotel dekat dengan masjid. Dengan masjid ke orang akan cari hotel yang jauh dengan masjid? Tentu biasanya lah, wallahu a'lam, biasanya walaupun tuan-tuan ada wang ringgit yang banyak, okey, kalau larat berjalan, kan, kalau mampu lagi berjalan, ikutlah hadis ni, buatkan pahala banyak-banyak duduk di tanah suci, pilihlah tempat-tempat yang kita mampulah nak sampai awal ke masjid ke, kan, ikut kemampuan kita, umur kita, kesihatan kita. Kalau kita sihat, tak apalah kalau hotel tu jauh dari masjid. Sebab apa? Kita dapat peluang daripada berjalan. Ramai orang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita ingat pahala tu dah betul-betul duduk dalam masjid. Sebenarnya pahala tu, kebaikan tu ada di jalan raya daripada tempat tinggal kita nak ke masjid. Orang tak nampak dekat jalan tu adanya pahala kat situ. Kan, entah waktu dia jalan kaki ke masjid, dia jumpa kaca tengah jalan ke, ada botol tengah jalan ke. Sebab kita dah belajar pada siri yang lalu, ada orang Allah ampunkan dosa dia, kan, Allah masukkan dia dalam syurga sebab apa? Sebab dia pergi kalih, kan, ada dahan pokok yang jatuh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, hadis ni memberikan kita jawapan
memberikan kita satu panduan. Rupa-rupanya nak dapat pahala ni, nak dapat kebaikan ni, ganjaran dari Allah ni adalah dengan kita berjalan saja pergi ke masjid. Lepas ni kita baca hadis, pahala balik ke tempat tinggal pula daripada masjid. Ni kita pergi untuk dia pergi dulu, melangkah. Sebab tu Nabi tak bagi Bani Salimah ni duduk dekat-dekat. Sebab apa? Sebab tadi itulah, kalau duduk jauh maknanya melangkah dia jauh. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan rumah dekat dengan masjid, dekat dengan surau kan, kalau boleh jalan kaki je, kan, dapatkan pahala dekat berjalan tu. Sayang sangat. Kalau kita naik kenderaan, tak apalah, tak salah pun. Tapi kadang-kadang nak parking susah, betul tak? Kan? Kalau seorang buat satu kereta, lagi susah. Jadi kita ambil peluang. Ambil peluang dengan kita dapat pahala pada berjalan kaki. Berjalan kaki dah lah dapat pahala, lepas tu dapat sihat pula, kan? Dan sebagainya lah. Tapi kita niat kerana Allah. Jadi daripada hadis riwayat Muslim ni, apa yang kita dapat belajar sebenarnya? Mana dia punya ni Kejap, dia punya pengajaran tak ada ke? Sekejap Okey, ni dia punya pengajaran dia di sini. Kejap ni kenapa saya buat hadis? Okey, ni yang lain. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, daripada hadis yang kita baca tadi, kisah Bani Salamah tadi, apa yang dapat kita belajar? Okey, kita ambil keseluruhan dia lah. Okey, kadang-kadang seseorang menyangka sesuatu itu baik, tapi sebenarnya ia tidak seperti dia sangka. Maknanya apa? Bani Salimah ni, dia ingat duduk dekat dengan masjid tu macam bagus. Tapi rupa-rupanya tak sebegitu. Tuan-tuan, rumah dekat masjid ni ada kelebihan apa kita dapat? Ada tak hadis sebut kelebihan rumah duduk dekat masjid? Ada tak hadis kata hotel dekat dengan masjid ada kelebihan apa? Kenapa? Wallahu ta'ala a'lam, ada orang rumah kat masjid pun tak, dia tak pergi masjid pun. Kita faham kan? Jadi Bani Salimah ni dia duk ingat nak pindah rumah dekat masjid tu bagus. Tapi pada hakikatnya tidak seperti yang mereka sangkakan. Sebab tu kita dalam hidup macam tu jugalah. Okey. Bagi kita berfikir pada fikiran kita baik, tapi bagi agama tak. Sebab tu sebelum tindakan kita nak cari rumah, nak berjiran dengan siapa, nak cari tempat, kita kena tengok dari sudut penilaian agama. Apa pun kita pergi, di mana pun kita berada, fikir macam mana kita nak buat pahala. Macam mana kita boleh tambahkan ganjaran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang awam dianjurkan untuk meminta tunjuk ajar kepada ahlul ilmi. Seperti mana kisah Banu Salamah. Walaupun Bani Salimah mereka tak datang bertanya Nabi. Tetapi Nabi bagi tahu. Kan? Maknanya barulah Bani Salimah tahu. Rupa-rupanya mereka tak tahu pun yang kelebihan berjalan tadi tu. Lagi banyak melangkah dapat kebaikan. Jadi secara tak langsung kita belajar dekat sini, kita bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Pahala, okey, sekejap. Kenapa dia macam berbeza je ni? Sekejap Dan nota saya berbeza sikit. Ada pertambahan. Saya ada buat pertambahan sikit kat sini. Okey. Pahala diberikan sesuai dengan daya dan upaya seseorang. Maksud dia begini. Tuan-tuan, maksud dia bukanlah lepas ni tuan-tuan terus tukar rumah nak duduk jauh pula ada masjid. Bukan begitu. Dia tengok kepada kemampuan. Tengok kepada kesihatan kita. Okey. Kalau kita daya, kalau kita rasa kita upaya, kita pergi. Jadi ikut pada kemampuan kita.
Okey. Kemudian kita tengok yang pengajaran berikutnya. Semakin banyak melangkah untuk melakukan kebaikan, semakin banyak pula pahalanya. Seperti mana semakin banyak melangkah nak ke masjid, makin banyak pula pahalanya. Berikutnya adalah semua amal kebaikan apabila dilakukan secara ikhlas, maka semua langkah perjalanannya untuk melaksanakan kebaikan itu dicatat sebagai kebaikan. Maknanya melangkah tadi tu pergi ke masjid, mestilah niat untuk beribadat, untuk mengerjakan solat. Tapi kalau niat dia walaupun dia berjalan jauh nak ke masjid, tapi niat dia bukan kerana Allah, maka dia tetap tidak dapat pahala kebaikan tu. Sebab melangkah nak dapat kebaikan itu, dia bergantung kepada niat, ikhlas dia dalam nak buat kebaikan. Di sini kita juga dapat belajar perintah untuk sentiasa berjamaah di masjid sekalipun tempat tinggal berada jauh daripada masjid. Kan? Orang Banu Salimah, dia nak pindah rumah dekat masjid. Tentulah senang nak pergi solat berjamaah, betul kan? Sebab rumah dekat dengan masjid. Tetapi Nabi tak bagi. Nabi suruh duduk jauh-jauh. Nabi kata janganlah pindah. Kan? Kerana dapat pahala dari sudut melangkah pergi ke masjid tu. Okey. Walaupun jauh, tetapi Nabi tak cakap pun dalam hadis tadi, kalau kau sempat pergi, kau pergilah. Kalau kau tak sempat pergi, tak apalah. Nabi tak cakap macam tu. Betul tak? Ini bermakna, walaupun orang tu dia duduk jauh, maka ia digalakkan, dikuatkan, supaya tetaplah dia pergi ke masjid. Sebab hadis tadi tu, kan, mesti ada sebab Bani Salimah dia nak duduk dekat dengan masjid. Kan? Tapi Nabi tak bagi. Tetapi Nabi tak cakap pun, kalau sempat pergilah, tak sempat tak pergi. Nabi tak sebut macam tu. Bermakna apa? Itulah pengajaran perintah untuk sentiasa berjamaah di masjid sekalipun tempat tinggal berada jauh daripada masjid. Yang berikutnya adalah menetap berhampiran masjid hukumnya mustahab. Sebenarnya boleh kalau kita nak duduk dekat dengan masjid ni, kalau kita niat betul kan, nak dekatkan diri dengan Allah, senang nak pergi dan sebagainya, sebenarnya dalam agama boleh. Sebab apa? Bukan tak boleh sebenarnya. Sebab kita dah belajar, ingat tak? Kalau hati kita ni memang lekat dengan masjid kan, kita memang duduk dekat tu sebab kita suka dengan masjid. Kita kalau suka je dengan masjid tu, suka dengan rumah Allah tu pun sebenarnya dia sudah dapat kebaikan. Mustahabun. Bahkan ia menjadi hukumnya sunat pun. Kecuali jika ada kebaikan lain yang boleh diperolehi. Maksud dia, kalau dia tak nak duduk dekat dengan masjid, bukanlah bermakna dia tak nak dengar laungan azan ke. Sebab ada orang suka. Dia suka dengar azan dilaungkan. Betul tak? Kan? Jadi bukan masalah itu. Tapi kalau ada sebab lain, dia tak nak duduk dekat dengan masjid, ada sebab yang lain. Contohnya, dia contohnya pada bab jiran-jiran ke, contoh. Maka dibenarkan. Begitu juga kalau dia nak memperbanyakkan langkah perjalanan selagi tidak memberatkan dia. Ini yang saya sebut tadi tu. Bergantung kepada daya upaya. Bukanlah bermakna kita memang tak mampu nak berjalan. Ya, kita tak mampu nak berjalan jauh. Belum sampai masjid lagi dah lenguh dah. Mayang pun jadi tak khusyuk. Bukan begitu. Dia tengok kepada kemampuan kita. Okey, kalau kita mampu berjalan, kita sihat, ya, kita nak dapat banyak pahala dari sudut berjalan tu, maka ambillah pilihan untuk berada jauh ataupun mencari tempat tinggal yang jauh daripada masjid, seperti mana hadis yang kita belajar tadi tu.
Okey. Kemudian bumi yang dipijak oleh manusia akan dicatat setiap perbuatan yang dilakukan di atasnya. Ini menunjukkan sebab Nabi kata tadi. Nabi kata kesan langkah engkau. Kesan langkah engkau. Kalau kita baca hadis tadi, Nabi kata ni. Nabi kata pada perkataan ni. Kita tengok itu Nabi kata atharukum. Nabi kata kesan. Kesan-kesan tu menunjukkan bahawa nanti bumi ini dia akan menjadi saksi berapa langkah kita. Kesan kita berpijak di atas bumi itu dia menjadi saksi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita suka ke bumi ni menjadi saksi langkah kita tu langkah ke mana, nak pergi buat apa, ataupun kita suka langkah-langkah kita tu menjadi kesan, menjadi saksi kepada bumi yang perjalanan kita itu adalah perjalanan untuk mencari redha Allah, nak mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nak cari rahmat Allah. Itu merujuk kepada hadis tadi. Termasuklah tuan-tuan dan puan-puan ya, ibu-ibu, hadis ni boleh dijadikan juga sebagai penerangan kepada ayat dalam surah Yasin. Kita kalau baca surah Yasin, kalau kita tengok pada ayat nombor 12 kot. Ya, kalau kita tengok pada ayat nombor 12 kan. Okay, kalau kita baca surah Yasin, surah nombor 36, muka surat dalam Quran, muka surat 440, cari ayat nombor 12, kita akan jumpa ayat tu berbunyi ini. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Perkataan wa atharuhum. Dalam surah Yasin ayat nombor 12 ada perkataan yang Allah kata, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang dah mati, dan Allah kata kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Kesan-kesan yang mereka telah tinggalkan semasa mereka hidup. Maka di antara kesan-kesan yang manusia tinggalkan, yang Allah Ta'ala akan catat dia dengan kebaikan, adalah kesan-kesan melangkah pergi menuju ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan dengan hadis yang berikutnya. Okey. Hadis yang berikutnya, kita dah habis dekat pengajaran kan? Okey, kita pergi kepada hadis yang ke-21. Okey. Sebelum kita pergi hadis 21, mungkin kita boleh tambah sedikit lagi pengajaran dekat nota tersebut. Kita boleh tambah diperintahkan untuk melakukan dipanggil apa? Kita nak, maksudnya diperintahkan untuk kita mendapatkan pengesahan sesuatu maklumat yang kita dengar. Boleh guna hadis ni. Maknanya, kalau macam kita sebut contoh tadi itulah, Nabi dengar orang cakap, Banu Salimah ni nak pindah rumah, nak pergi duduk dekat dengan masjid. Nabi jumpa dengan Banu Salimah, Nabi tanya dulu, betul ke korang nak pindah ke masjid ni? Maka daripada hadis tu, kita dapat jadikan panduan kalau kita dengar mana-mana maklumat, kan? Maka eloklah dan patutlah kita membuat terlebih dahulu, mendapatkan terlebih dahulu pengesahannya dan daripada berita yang kita dengar tadi. Maka satu sunnah daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah lagi kalau cerita tu cerita yang buruk, lagilah dituntut.
Okey. Sekarang kita pergi kepada hadis yang ke-21. Hadis 21 ni adalah hadis yang datangnya yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni beliau digelar dengan gelaran Abu Al-Munzir. Abu Al-Munzir. Ubay bin Ka'ab ni beliau mengatakan, kita baca terus terjemahan hadis. Dia kata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Dia kata, ada seorang ni, setakat yang dia tahulah, kata Ubay, ada seorang ni, kan, setakat yang dia tahu, yang rumah dia lebih jauh daripada rumah orang lain. Daripada apa? Daripada masjid. Ubay bin Ka'ab ni, dia cakap, dia kata ada seorang lelaki ni, dia kata setakat yang aku tahu, dia kata rumah dia ni berbanding dengan rumah orang lain, rumah dia ni yang paling jauh daripada masjid, dia kata. Bukan sekadar rumah dia paling jauh pada masjid. Wa kana la tukhti'u salatun. Bahkan dia tidak pernah tidak hadir solat di masjid. Dahlah rumah dia paling jauh. Lepas tu pula dia tak pernah terlepas nak pergi berjamaah di masjid. Lepas tu Ubay bin Ka'ab ni, dia cerita lagi. Dia kata, faqila lahu. Lalu dikatakan kepadanya. Dalam hadis ni dia tak sebut sama ada Ubay bin Ka'ab ke yang cakap kepada lelaki tu ataupun ada orang lain yang cakap dekat lelaki tu. Lalu dikatakan kepadanya. Nya dekat sini merujuk kepada lelaki yang rumah dia paling jauh sekali daripada masjid. Tapi dia dalam masa yang sama, dia tak pernah tak pergi masjid. Okey. Lalu ada orang jumpa lelaki ni, dia cakap dekat lelaki tu. Tapi dalam ni ada. Maafkan saya tinggal. Okey. Au qultu lahu, aku berkata kepadanya. Maknanya Ubay bin Ka'ab tu juga yang cakap kepada lelaki tu. Dia nak cakap apa? Sebenarnya dia nak buat cadangan dekat lelaki tu. Sebab apa? Rumah lelaki tu kan paling jauh. Lepas tu dia tak pernah tak datang masjid. Maknanya kalau semayang kat masjid, semayang apa? Ada semayang subuh, ada semayang zuhur kan? Ada semayang isyak. Lalu dikatakan kepada dia. Bahkan kata Ubay, aku juga cakap kepada dia. Apa yang Ubay cadangkan? Dia kata, laustaraita himaran tarkabu fi dhulumai wa fi ramdai. Dia kata apa? Kan baik kalau kau belilah seekor apa? Seekor himar, seekor keldai yang kau boleh naik keldai tu semasa kau berada waktu gelap ataupun waktu terik matahari. Maknanya Ubay bin Ka'ab ni dia kata, kesian tengok lelaki ni. Kan dalam rumah dia paling jauh. Jadi dia pun cadangkan. Maknanya lelaki ni dia tak naik kenderaan. Pergi ke masjid walaupun rumah dia paling jauh. Maka dicadangkan pada dia. Apa kata, kau pergilah beli, dapatkanlah seekor kedai. Kau naiklah kedai tu pergi masjid. Kan? Kalau kau pergi semayang waktu gelap-gelap ni macam subuh kan. Subuh kan sejuk kadang-kadang kan. Betul tak? Kesian jalan kaki. Betul tak? Ataupun kalau pergi waktu panas. Zuhur ni panas. Kan? Jadi laki ni dia tak naik kenderaan. Kalau kita naik kereta, ada aircon juga. Betul tak kan? Ada bumbung yang tutup kita pada panas. Betul. Tapi laki ni tak. Sejuk ke, gelap ke, panas ke, dia pergi juga ke masjid tanpa menaiki kenderaan. Tuan-tuan tahu tak lelaki ni jawab apa? Lelaki ni dia jawab apa? Lelaki ni dia jawab, dia kata ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Dia kata aku tak suka jika rumahku berada dekat dengan masjid.
Lepas tu dia kata lagi, inni uridu an yuktabali mamshaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Dia kata, dia bagi tahu, aku tak suka jika rumahku dekat dengan masjid. Dia kata sesungguhnya aku teringin, aku berharap sangat langkah perjalananku ke masjid, begitu juga langkah kepulanganku kepada ahli keluargaku dicatat sebagai apa? Sebagai amal kebaikan. Rupa-rupanya lelaki ni dia mengambil jalan, tidak mahu berkenderaan pergi ke masjid. Kerana apa? Rupa-rupanya lelaki ni dia nak ambil peluang dapatnya pahala dari Allah setiap langkah-langkah dia nak pergi ke masjid, begitu juga balik daripada masjid nak pergi kepada keluarga dia. Rupa-rupanya pergi ke masjid, balik ke masjid niat untuk jumpa keluarga, Allah catat dengan kebaikan. Rumah dia tu pula paling jauh. Jadi satu hari nanti, kalau kita pergi umrah, orang tanya, kesian aku tengok kau wajah. Kan, kenapa duduk jauh sangat hotelnya? Kita pun ambil hadis ni, tak apalah. Bukan lama pun nak duduk dekat tanah haram ni, kan? Bukan senang nak datang sini ni, kan? Jadi ambil peluang nak jalan, biarlah jalan banyak sikit langkahnya. Pergi ke masjid dapat pahala, nanti nak balik kepada ahli keluarga pun dapat pahala. Ya ke macam tu? Ya. Lepas tu pula duduk tanah haram, pahalanya berganda-ganda. Masya Allah. Macam lelaki ni. Kan? Lepas tu Nabi SAW tahu cerita lelaki ini. Maka Nabi pun cakap, Nabi bersabda, Nabi kata, qad jama'allahu laka dhalika kullahu. Nabi kata sesungguhnya Allah mencatat semua kebaikan itu bagimu. Hadis riwayat Muslim. Mana lelaki ni, kenapa dia memilih untuk tidak berkenderaan? Kerana dia mengharapkan langkah-langkah dia pergi dan balik itu mendapat pahala dari Allah. Nabi memberikan pengiktirafan. Nabi mengakui bahawa apa yang lelaki itu nak, Allah telah catat dia dengan kebaikan. Tuan-tuan, hadis ni menunjukkan kepada kita rupa-rupanya kan, nak buat pahala ni bukanlah hanya mesti berada dalam masjid kan. Macam saya sebut tadi, di atas jalan raya ni pun sebenarnya banyak pahala yang kita boleh buat. Kan? Rahmat Allah. Okey, pergi ke masjid ni. Okey, kita jelaskan. Okey. Dalam masa yang sama, kalau kita baca hadis lain lah, sebenarnya ada hadis lain. Tapi hadis tu, Al-Imam An-Nawawi dia tak letak dalam bab ni. Kalau kita baca dalam hadis lain sebenarnya, ada pahala pergi melangkah ke masjid ni, bukan pahala untuk dapat pahala saja tau sebenarnya. Tetapi ia juga termasuk dalam penghapusan dosa. Kalau kita baca hadis lain, kan, dia berwuduk siap-siap daripada rumah, dia nak pergi ke masjid, setiap langkah dia tu, Allah hapus satu dosa, lepas tu Allah angkat satu darjat. Ada hadis sebut macam tu. So dia dapat pahala. Pahala tu dibuat apabila dia banyak pahala, darjat dia naik. Naik. Dalam masa yang sama sebenarnya dosanya dihapuskan. Kita bayangkan. Melangkah ni Allah bakar dosa. Allah bakar dosa. Allah bakar dosa. Macam kita baca hadis yang sebelum ni. Mesti ingat tak yang ni? Sekejap saya tunjukkan. Supaya kita ambil lah peluang berjalan. Tak, kita cuba sikit-sikit. Okey, hadis kat sini. Hadis yang ni. Hadis, sekejap saya tunjukkan. Hadis yang ribat tu. Ribat, sekejap ya. Sekejap. Saya cari hadis ribat tu sekejap. Ni. Sekejap ya. Saya carikan sekejap. Saya dah terlupa dah. Sekejap ya. Saya nak tunjukkan tuan-tuan
Maksudnya bukanlah pergi ke masjid tu hanya dapat pahala pada langkah tu, tetapi pada penghapusan dosa. Okey. Hadis yang ke-15, hadis betul, hadis 15, jazakallah khair. Hadis 15. Maksud dia kalau kita baca, kalau kita gabungkan dengan hadis yang ke-15, kan, orang pergi berjalan ke masjid ni umpama orang yang jaga di perbatasan peperangan kan, sebab susah nak berjalan kan, panas sebagainya kan. Kita tengok dekat sini. Dekat sini ada. Ya, dekat hadis 15 ni kita pernah sebut sebelum ni, Nabi kata apa? Maukah kamu semua aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat kamu beberapa darjat? Sahabat kata, sure ya Rasulullah, kami nak tahu. Maka salah satu daripada Nabi kata apa? Wa kathratul khuta ilal masajidi. Nabi kata memperbanyakkan langkah ke masjid. Dia dapat apa? Penghapusan dosa dan Allah angkat darjat. Satu rahmat dari Allah. Jadi ambil peluang ya. Ambil peluang. Kita buat pahala. Kita dapatkan kebaikan dengan kita gunakan pada kesihatan tubuh badan kita, iaitu dengan kita melangkah pergi ke masjid atau pergi ke surau, ke rumah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, mari kita ambil pengajaran dari hadis ini. Nombor 1, kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar kegigihan. Tengok betapa gigihnya lah orang-orang dulu seperti para sahabat ni dalam dia nak buat kebaikan. Dia bukan sekadar nak dapat pahala, mereka fikir macam mana nak tambah pahala. Itulah orang-orang salafus soleh yang terdahulu. Maka kita tirulah mereka. Kan? Tirulah mereka. Ambil kesempatan. Sebab kita tak tahu. Sebab hadis yang kita nak belajar lepas ni, hadis yang kita nak jumpa dengan Allah nanti. Maka masa hidup ni, gunakanlah nikmat kedua kaki ini untuk kita menambah-nambahkan lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita dapat belajar, contohnya, bukan sekadar lelaki tu saja yang gigih nak dapat pahala dengan dia duduk jauh daripada masjid tadi. Tetapi sahabat juga kita dapat belajar dari sudut prihatin mereka terhadap kesulitan orang lain. Betul tak? Kan? Macam mana kita tahu kesulitan orang lain tu? Tuan ada tak? Tuan ada tak pengajaran ni? Ada kan? Saya tanya tuan ada tak pengajaran ni? Tak ada. Tak ada yang pengajaran ni? Ada tak? Sebab saya print pun macam saya punya tak ada. Tetapi ada tak yang pengajaran hadis ni? Tak ada Tak ada, Ustaz. Kalau tak ada pengajaran dekat hadis yang nombor 21 ni tolong tulis boleh tak? Sebab mula-mula saya print pun, lesson nota lepas saya siap saya akan print untuk rujukan. Tapi yang ni pun saya baru tambah ni. Saya tak ingat minggu lepas saya tambah. Saya minta tuan-tuan dan tuan-tuan tulis ya pengajaran hadis 21 tadi. Jadi kalau kita nak kongsikan hadis ni, kita boleh letakkan lepas kita kongsikan hadis tadi, kita letak, okey, teladan daripada hadis ni apa? Nombor 2, kita dapat belajar tengok para sahabat. Kesian dia tengok seorang lelaki ni, dalam rumah dia paling jauh dengan masjid, kan tak pernah miss pergi masjid. Sejuk ke, malam ke, kan panas ke. Jadi situ kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar tentang kita dapat belajar tentang apa? Sifat prihatinnya para sahabat kepada kesulitan orang lain. Sebab tu Ubay bin Ka'ab memberikan cadangan supaya lelaki ni apa? Carilah seekor himar. Yang ketiga, kita dapat belajar berjalan kaki ke masjid mendapat lebih pahala dari orang yang berkenderaan. Orang yang sihat, dia boleh berjalan, tapi dia naik kenderaan, tentulah pahalanya
tidak sama dengan orang yang mampu, sihat, berjalan, dia berjalan kaki ke masjid. Okey. Yang keempat, seseorang diberikan pahala di atas kebaikan yang dia lakukan bersesuaian dengan tujuan dan niat dia. Seperti yang kita ulas tadi, lelaki tadi tu kan Nabi kata apa? Apa yang dia niatkan tu, dia nak tu Allah bagi semua dekat dia. Maknanya kan dia harap sangat berjalan kaki ke masjid tu, Allah beri dia kebaikan. Dia harap waktu dia balik pada masjid nak jumpa ahli keluarga dia pun Allah beri kebaikan. Tetapi kebaikan yang lelaki itu dapat, sudah pastilah melihat kepada niat dia. Dia niat dia pergi mana? Niatnya nak pergi ke masjid. Bergantung kepada tujuan dan niat dia. Okey. Ada 4 kelebihan. Ada 4 pengajaran daripada hadis nombor 21. Okey, sempat salin tak? Sebab kita nak pergi kepada hadis yang ke-22. Okey. Sempat tuan-puan salin? Dapat salin tak? Dah Ustaz. Okey. Kita terus kepada hadis nombor 22. Okey, hadis nombor 22 daripada 25 hadis kesemuanya yang datangnya daripada Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhuma. Yang mana Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, arba'un, ada 40 sifat kebaikan. Maksudnya Nabi kata ada 40 perkara, ada 40 sifat, ada 40 ciri kata Nabi. Ciri tu apa? Ciri yang kita boleh buat pahala, kita dapat kebaikan. Nabi sebut daripada 40 ciri tu, Nabi sebut a'lahunna manihatul anzi. Yang paling tinggi kata Nabi daripada 40 perkara tersebut kata Nabi adalah meminjamkan kambing betina. Kenapa kambing betina? Maknanya kambing betina, kambing tu mempunyai susu. Jadi, jalan nak buat kebaikan dapat pahala yang banyak dari Allah Ta'ala ni adalah memberi orang lain minum dengan dia memberi kambing betina dia kepada orang lain untuk dipinjamkan. Dipinjamlah, dah perah susu, dah habis, semua tu. Lepas tu pulanglah balik kambing itu. Itu di antara jalan nak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kemudian Nabi sebutkan, Nabi kata ma ya'malu rajulun bi khuflatin minha raja'an thawabiha wa tasdiqa maw'udiha. Nabi kata dan tidaklah seseorang mengamalkan salah satu daripada sifat-sifat yang 40 tadi tu dengan niat apa? Kerana mengharapkan pahala dan membenarkan apa yang Allah janji kepadanya. Maksud dia harapkan pahala, lepas tu dia yakin Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada amal daripada 40 ciri tadi, 40 amal tadi. Apa dia Allah akan bagi kepadanya? Illa adkhalaqallahu bihal jannata, melainkan Allah memasukkan dia ke dalam syurga kerana perbuatan tersebut. Cuma, hadis ni hadis riwayat Bukhari. Cuma dalam hadis ni Nabi tak sebut 40 tu apa, ciri-ciri yang dikatakan boleh dapat kelebihan syurga. Hadis ni sebenarnya kalau siapa yang pernah mengikuti pengisian tajuknya 62 amal pembuka pintu-pintu syurga, kita pernah gunakan hadis ini salah satu cara nak masuk ke dalam syurga. Sebab Nabi kata tidaklah seseorang mengamalkan, maknanya dia buat salah satu daripada sifat-sifat tersebut. Nabi kata satu je, salah satu saja. Salah satu daripadanya apa? Yang ni lah,
meminjamkan kambing betina. Ini satu daripada 40 ciri tersebut. Yang lain tu Nabi tak sebut. Wallahu ta'ala a'lam. Allah bagi dia apa? Syurga. Sebab tu kita jadikan hadis ni sebagai salah satu amal pembuka pintu syurga. Kalau siapa pernah ikuti, kita dah khatam dah kelas tu. Salah satunya kita buat tajuk apa? Meminjamkan kambing betina. Ini dalil dia. Yang dia mempunyai susu, kan? Bukan kambing jantan, kambing betina, kan? Bagi orang minum dengan susu-susu kambing itu. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan-puan, faham tentang hadis ini. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi pada pengajaran hadis ni. Okey, nombor 1, apa dapat kita belajar? Banyaknya, sebab Nabi sebut sampai 40 kan, banyaknya amal nak buat kebaikan. Yang banyaknya jalan-jalan buat kebaikan ni, nak dapat pahala ni, merupakan kurniaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya banyaknya jalan buat kebaikan ni sebenarnya apa? Ia bergantung, bersesuaian mengikut kemampuan kita semua. Yang kedua, wajib mendasari amal soleh dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Wajib mendasari amal soleh dengan iman. Maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Kalau kita buat satu amal, contohnya macam kita buat amal, kita memberi orang lain minum. Kan? Contohnya macam lelaki tadi, dia memberi orang lain minum. Minumlah berapa banyak nak minum selagi kambing betina tu boleh keluarkan susu dia. Kan? Amal tadi tu, dia tak akan dapat nilai syurga tadi tu, melainkan dia mesti percaya. Percaya tu dia buat amal tu untuk siapa? Kan? Sebab Nabi sebut dalam hadis tu. Nabi kata jika dia buat salah satu dengan apa? Syarat dia apa? Nabi kata mengharapkan pahala. Kalau dia harapkan pahala, tentu pahala tu dari siapa? Tentulah pahala tu dari Allah. Lepas tu membenarkan apa yang dijanjikan tentang pahala tadi, tentang ganjaran tersebut. Jadi macam mana dia nak benarkan, macam mana dia nak membenarkan, aku buat ni pasti Allah bagi pahala, pasti Allah bagi ganjaran. Kalau orang tu tak ada iman, dia tak percaya tentang Allah tu, macam mana dia nak dapat ganjaran daripada amal soleh tu? Maknanya setiap amal yang kita nak buat, dia mesti dasarnya buat tu kerana siapa? Untuk siapa? Kenapa? Kita buat ni kerana Allah, mengharapkan janji Allah, mengharapkan. Jadi macam mana dia nak sebut, macam mana dia nak mengharapkan balasan dari Allah, ganjaran dari Allah, kalau dia tak percaya Allah tu adalah satu. Tak percaya tentang Allah tu. Lepas tu dia kata, mendasari amal salih dengan keimanan. Dalam masa yang sama, kita kena harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan dengan hadis ke-23. Kita tinggal lagi 3 hadis saja. Tak tamatkan bab ke-13 ni. Okey, hadis yang ke-23 ni adalah hadis yang datangnya daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi sabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun di antara kamu, "illa sayukallimuhu rabbahu," melainkan Allah akan berbicara kepadanya. Berbicara tu maksudnya Allah Ta'ala akan berkata-kata dengannya. Dengannya ni macam mana? Laisa bainahu wa bainahu turjumanun. Dia akan berkata-kata dengan Allah
tanpa ada penterjemah, tanpa ada perantaraan. Maknanya hadis ni Nabi nak menyebutkan bahawasanya nanti apabila kita berada di hari akhirat, kita akan dibawa bertemu dengan Allah dan kita akan berbicara dengan Allah. Kita dihisap oleh Allah tanpa ada orang lain, tanpa ada makhluk lain yang menjadi perantara ataupun penterjemah. Okey. Sebelum kita pergi kepada hadis ni, saya minta tuan-tuan salin dua ayat Quran. Dua ayat Quran yang ni. Ni dua ayat ni. Ayat pertama suratul Baqarah ayat 223. Yang mana ayat ni sebut kita memang akan nanti bertemu dengan Allah. Ayat ni menunjukkan bahawa kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Apabila kita berjumpa dengan Allah, guna hadis tadi, tentulah kita akan berbicara secara langsung dengan Allah. Ambil ayat Quran ni dulu, tulis. Al-Baqarah ayat 223, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Mulaquh. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya. Dekat sini. Mulaquhu, kita akan jumpa nanti Allah. Ni dalil daripada ayat Quran. Okey. Satu, ayat surat Al-Baqarah 223, muka surat 35, ayat ni boleh dijumpai di dalam Quran. Okey, kita teruskan dengan satu lagi ayat lain. Okey, tulisnya ayat yang ke-6 daripada surah Al-Insyiqaq. Ayat ni boleh ditemui pada muka surat 589. Allah mengatakan, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Rabbmu, maka engkau akan, perkataan ni, famulaqihi, engkau akan menemuinya. Maknanya dua ayat ini menyebutkan bahawa kita pasti akan bertemu dengan pencipta kita. Kita akan pasti bertemu dengan Allah. Isunya adalah kalau kita pasti berjumpa dengan Allah, kita nak bawa apa? Apa bekalan kita? Kan? Apa? Itu isunya. Jadi bekalan kita adalah pada tajuk yang kita belajar ni, adalah kita nak bawa bekal ganjaran. Kita nak bawa bekal amal-amal kebaikan kita lah. Ya Allah bagi ada banyak cara. Nanti kalau kita jumpa dengan Allah, kan, tercatat kita orang yang rajin pergi ke rumah Allah dengan berjalan kaki tadi, moga-moga ia menjadi bekalan untuk jumpa dengan Allah. Tapi waktu bertemu dengan Allah nanti, waktu bertemu dengan Allah Ta'ala nanti, kan, dia akan bertemu seorang diri, tanpa ada orang lain yang menterjemahkan. Maknanya hadis ni menunjukkan apa? Kita faham apa yang Allah Ta'ala akan cakap dekat kita nanti. Okey. Kemudian, ketika dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala tu, untuk dia berbicara dengan Allah, kata Nabi SAW, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddaba. Ketika dia melihat ke sebelah kanan waktu nak pergi bertemu Allah itu, dia tidak nampak melainkan apa amal yang pernah dia buat. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yura illa ma qaddama. Maka apabila dia tengok pula sebelah kiri dia, maka tak ada apa yang dilihatnya kecuali apa yang pernah dia buat. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhi. Kemudian apabila dia tengok pula kat depan,
maka dia tidak melihat, melainkan dia nampak api neraka berada di depannya. Lepas tu Nabi pesan pada kita. Nabi kata, fattaqun nar. Nabi kata, peliharalah diri kamu daripada api neraka. Nabi kata, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sebesar sebelah biji tamar. Nabi kata kalau sebelah biji tamar, maksud dia sedekah lah ni. Maksudnya kalau kamu hanya mampu bersedekah dengan hanya sebelah biji tamar, bagi orang makan hanya dengan sebelah biji tamar, boleh kamu dapat pahala ganjaran dari Allah, menyebabkan kamu jauh daripada neraka. Nabi kata lakukanlah. Nabi kata bagi sesiapa yang tidak mendapatkannya, maknanya dia tak ada benda nak sedekah dah. Hatta sebelah biji tamar pun dah tak ada. Maka Nabi kata apa? Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Maka hendaklah dengan kata-katanya yang baik. Kata-katanya yang baik ni makna apa? Kata-katanya yang baik ni jadi sedekah. Kita dah belajar dah hadis sebelum ini yang Nabi kata nak buat kebaikan ni, apa saja ma'ruf kebaikan, ia sudah dinamakan sedekah. Kan? Maknanya dekat sini apa? Kat sini kita belajar jalan kebaikan tu mana? Dekat mana jalan kebaikan tu? Yang kita kata bab banyaknya jalan kebaikan ni, dia ada dua. Pertama, sedekah walaupun hanya dengan separuh tamar. Kalau tak ada separuh tamar tu pun Allah bagi lagi peluang. Ada lagi cara boleh dapat kebaikan, boleh jauhkan daripada api neraka. Cara macam mana? Cakaplah dengan kalimah yang baik. Kalimah yang baik, kata-kata yang baik ni, maknanya apa saja kata-kata, suara, perkataan yang kita ucapkan Allah suka. Dia termasuk dalam kata-kata yang baik. Kita bertasbih ke, baca Quran ke, cakap benda elok ke, semua tu termasuk dalam kalimah thayyibah, kata-kata yang baik. Hadis ni menunjukkan apa kepada kita? Maknanya Allah Ta'ala nak jauhkan kita daripada keburukan neraka tu. Allah bagi peluang kepada kita hanya dengan sebelah tamar saja pun boleh gunakan Allah bagi. Betul tak? Lepas tu pula kalau tak ada juga nak disedekahkan dengan sebelah tamar pun, Allah Ta'ala kata sedekahkanlah. Maksudnya dengan apa? Dengan kata-kata. Nabi tak cakap banyak kalimah, tapi satu kalimah yang baik boleh jauhkan daripada api neraka. Tuan-tuan, rahmatnya Allah. Kita tak tahu nak cakap dengan apa. Maksudnya kebaikan Allah ni, kurniaan Allah, rahmat Allah Ta'ala ni, punyalah tak nak bagi kita masuk neraka ni. Kan bukan perlu buat benda yang besar-besar. Tetapi hanya dengan apa peluangnya? Hanya dengan sebelah biji tamar pun boleh dapat. Ataupun hanya dengan satu kalimah yang baik yang kita ucapkan pun Allah boleh jadikan sebagai apa? Jalan jauhkan seseorang itu daripada api neraka. Okey. Dapat sesuatu daripada hadis ni? Okey. Kita terus kepada hadis yang ke-24. Hadis yang kedua terakhir daripada 25 hadis kesemua sekali. Kata Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, bukan bin. Kita tertinggal bin ni, tak betul bin. Anas bin Malik. Okay. Kata Anas radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda. Okay, faham baik hadis ni, dengar baik-baik. Oh, ini kebaikan yang sangat besar ni. Allah Ta'ala nak bagi kita peluang dengan apa? Kita baca dulu hadis ni. Sabda Nabi SAW, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah redha.
Allah redha kepada seorang hamba yang membaca fayahmadahu, yang membaca hamdalah. Maksudnya dia memuji Allah. Dia ucap alhamdulillah ayyakulal aklata, kerana dia memakan sesuatu makanan. Au yashrabal syarbata, atau dia meminum sesuatu minuman, fayahmadahu alaiha, dia minum, dia membaca hamdalah. Baca hamdalah ni maknanya dia mengucapkan alhamdulillah. Tuan-tuan, hadis riwayat Muslim. Okey, kalau saya tanya tuan-tuan dan perempuan lah, kan, dekat maksudnya dekat mana kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita dalam hadis ni? Apa sebenarnya jalan nak dapat kebaikan dekat sini? Kebaikan apa kat sini? Siapa boleh ulas? Kalau kita baca hadis ni, boleh tak tuan sebut kebaikannya dekat mana tu? Dengar tak suara saya? Tuan-tuan. Dengar. Okey. Ya. Apa kebaikan yang Allah nak bagi kat kita? Peluang kita dapat apa sebenarnya pada hadis ni? Kita bersyukur. Bersyukur tu Ustaz. Bersyukur itu amal dia. Tapi kebaikan dia apa? Saya rasa effort. Effort, usaha. Ya, betul, usaha. Okey, maksud dekat sini, okey. Soalan saya adalah, apa ganjaran yang Allah nak bagi pada hadis ni? Ganjaran dia apa? Mendapat redha Allah. Mendapat redha Allah. Okey, ya. Hadis kat sini, jazakumullahu khairan kepada semua yang beri jawapan, sangat tepat semuanya. Okey, sebenarnya ganjaran Allah nak bagi apa tau? Allah nak bagi redha dia. Ni. Allah redha. Saya tanya tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan, solat ni tuan-tuan nak cari apa? Kita buat amal soleh kita dekat dunia ni, sebenarnya kita nak cari apa sebenarnya pada Allah? Redha Allah. Kita nak cari redha Allah, kita nak cari rahmat Allah, kan? Tapi kalau kita baca hadis ni, kita boleh dapat redha Allah melalui jalan apa? Melalui jalan kita memuji Allah. Kalau kita makan, kita puji Allah. Kalau ketika kita minum, kita puji Allah. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan makan apa? Contohnya tuan-tuan makan apa? Tuan-tuan suka makan apa contohnya? Tuan-tuan makan makan apa? Makan macaroni cheese contoh. Anak saya suka makan, saya sebut tu. Kan? Dia suka makan. Tuan-tuan makan apa? Tuan-tuan nak makan ayam goreng. Lepas tuan-tuan makan, tuan-tuan kata alhamdulillah. Tuan-tuan dapat redha Allah. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan minum apa? Tuan-tuan minum air apa? Tuan-tuan minum air apa kan? Kita minum air kosong lah. Dan kita minum air kosong. Kita kata lepas minum, alhamdulillah. Tuan-tuan, hanya baca alhamdulillah, Allah bagi redha dia. Tuan-tuan tak rasa besar tak pemberian Allah ni? Allah redha. Ya, ucapan alhamdulillah merupakan satu jalan kepada mensyukuri nikmat Allah. Tapi ganjaran dia apa? Allah redha. Izinkan saya untuk berkongsi satu hadis tentang nilai redha. Tak ada dalam nota. Tapi saya tambah hadis tu, data salin hadis tu. Kalau ada kamera snap je. Kalau tidak, tulis maklumat penting tak apa. Okey, hadis ni dia riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Kalau kita tahu baca hadis ni, kita akan nampak tingginya nilai redha Allah tu. Okey, Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah kata apa? Kita tu pergi pada terjemahan. Sabda Nabi SAW bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk syurga. Maksudnya ketika mana Allah berada di syurga, Allah Ta'ala tanda kepada penduduk syurga. Allah kata apa? Allah
Allah mengatakan, maksudnya Allah Ta'ala berfirman lah, kan? Maka ahli syurga jawab apa? Labbaika Rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Ahli syurga kata apa? Kami memenuhi panggilanmu dengan penuh kegembiraan, wahai Rabb kami. Maknanya kan Allah memanggil, wahai penduduk syurga. Maka orang dalam syurga tu mereka membalas apa yang Allah panggil tadi. Kami bersedia ya Allah, kami suka sangat, kami gembira menyambut kamu, kebaikan berada di tanganmu ya Allah, kan? Lepas tu Allah Ta'ala tanya. Ini hadis ini menunjukkan bahawa Allah berkata-kata nanti di hari akhirat. Okey, maknanya orang di hari akhirat pun faham apa yang Allah kata. Bahasa apa kita tak tahu. Lalu Allah bertanya kepada penduduk syurga. Allah kata, apakah kamu semua telah puas? Kamu semua telah redha? Maksudnya Allah kata penduduk syurga, kamu dapat nikmat dalam syurga ni macam mana? Kamu puas tak? Kamu redha tak? Mereka jawab apa tuan-tuan? Mereka kata, apa yang tidak membuatkan kami puas, wahai Rabb kami, sedangkan engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-makhlukmu. Maknanya penduduk syurga ni kata apa? Ya Allah, puas sangat. Dia kata, kami puas sangat ya Allah dengan apa yang kau bagi. Engkau bagi ni sebenarnya kau tak pernah bagi pun pada makhluk-makhluk yang lain. Maksudnya mereka punya hargai, punya rasa puas hati itulah. Tapi apa Allah kata? Allah Ta'ala kata apa? Tidakkah kamu mahu aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu dapat tu? Mereka jawab apa? Apa lagi yang lebih baik daripada itu ya Allah? Ahli syurga ni tertanya-tanyalah. Apa lagi yang Tuhan nak bagi ni? Lalu Allah menjawab. Allah kata apa? Uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Lalu Allah kata apa? Aku turunkan kepada kamu semua keredaanku. Dengan itu, aku tidak akan murka lagi kepada kamu setelah itu selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya Allah nak bagi apa tuan-tuan dan puan? Allah nak bagi redha dia. Tuan-tuan bayangkan. Semua nikmat yang ahli syurga dapat, mereka dah dapat. Tetapi Allah nak bagi pula lepas tu redha dia. Maknanya redha Allah ni, dia merupakan di antara nikmat Allah yang besar di hari akhirat. Dia ada dua yang besar. Yang pertama, dapat melihat wajah Allah. Yang kedua adalah dapat redha Allah. Tuan-tuan dalam syurga. Kan? Bayangkan, cuba kita renung. Kita fikir-fikirkan. Hanya dengan makan, hanya dengan kita minum, lepas tu, kita sebut Alhamdulillah, kita puji Allah, Allah bagi redha dia dekat kita. Nak dapat redha Allah ni, hanya pada makan, hanya pada minum. Sedangkan kita minum berapa kerap. Sedangkan kita makan berapa kerap. Banyak tak jalan nak buat kebaikan? Duduklah rumah sejuk, tak perlu keluar. Tadi tu pergi masjid, betul tak? Pergi masjid, panas, dapat kebaikan. Minum air, Allahu Akbar. Jangan bayangkan. Dah lah dia pergi berjalan ke masjid, bawa bekal air. Sampai kat masjid, dia haus. Dia minum sekejap, minum. Lepas habis dia teguk minum tu, dia kata Alhamdulillah. Allah bagi redha. Kan? Balik daripada masjid, perut lapar, nak makan kan. Makanlah apa yang ada. Lepas makan, dia kata Alhamdulillah. Allah bagi redha kat dia. Besar tak tu dalam kebaikan Allah nak bagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan. Nak tanya, okey, nak dapat redha Allah dengan mengucap Alhamdulillah ini hanya untuk minum dan makan saja, ataupun kalau
perbuatan lain kita cakap Alhamdulillah, boleh tak? Perbuatan lain ucap Alhamdulillah, wallahu ta'ala alam. Tapi Alhamdulillah ni dia termasuklah dalam amal-amal yang dituntut. Tapi wallahu alam yang itu, sebab ini menunjuk kepada yang kekerapan lah kan. Kekerapan benda yang selalu kita dapatlah pada makanan minum. Yang lain tu wallahu ta'ala alam. Hadis kelebihan mengucapkan tahmid tu. Dia mengucapkan Alhamdulillah, dia ada kelebihan-kelebihan dia tertentu. Tapi adakah disebut tentang redha secara spesifik tu, saya wallahu ta'ala. Sebab kita banyak sebut Alhamdulillah untuk benda-benda lain juga kan Ustaz setiap hari kan, selain pada minum dan makan. So kalau kita sebut untuk perbuatan lain, dapat juga tak redha Allah? Ya tu saya wallahu alam puan. Saya tak boleh nak jawab soalan tu. Saya tak ada ilmu ke situ nak jawab. Itu saya tak tahulah. Tapi dia dapat kelebihan pada memuji Allah tu, dia dapat lah. Itu sudah pasti. Tapi yang spesifik yang ni saya wallahu ta'ala alam. Saya tak ada jawapan untuk yang itu. Tapi saya tak cakap hanya pada makan minum saja. Maknanya saya tak adakah pada makan minum ni menjadi dua contoh daripada banyak-banyak contoh. Seperti soalan puan tanya tadi. Yang tu saya wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf ya puannya, saya tak dapat nak jawab soalan tu. Okay, baik Ustaz, terima kasih. Okey. Jadi kita pergi kepada pengajaran dia. Okey, pengajaran daripada hadis ni yang pertama kita dapat apa? Dari sudut kelebihan mengucapkan Alhamdulillah tadi itu sebenarnya dia memberikan kita teladan bersyukur kepada Allah di atas keluasan kurniaan dan limpah rahmatnya kepada Allah, daripada Allah kepada kita. Limpah-limpahnya nikmat Allah kepada kita. Bersyukur merupakan jalan kita mendapat keselamatan. Okey, bersyukur ni merupakan jalan Allah nak menyelamatkan kita daripada api neraka. Kenapa? Kerana hanya Allah saja yang berhak mendapat pujian di atas segala nikmat pemberiannya. Yang kedua, di sini kita dapat belajar adanya sifat redha bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, di sini kita dapat belajar tentang adab makan dan minum. Salah satu daripadanya adalah mengucapkan pujian setelah menyantap sesuatu makanan atau meminumnya. Okey, 3 pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis nombor 24. Kita teruskan dengan hadis nombor 25, hadis yang terakhir sekali dalam bab yang ke-13 ini. Terjemahan hadis ini daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ke atas setiap muslim wajib dia bersedekah. Maksudnya ke atas setiap muslim ni dia perlu buat satu sedekah. Okey, Nabi kata ala kullil muslimin sedekah. Lepas tu ada orang bertanya, ara'aita illam yajid. Dia kata, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika kami tak ada apa-apa nak disedekahkan? Okay. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau macam tu, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya. Maksudnya dia bekerja, dia usaha sendiri. Sehingga hasilnya dia dapat manfaatkan untuk diri sendiri dan untuk dia bersedekah. Nabi nak bagi tahu, kalau tak ada benda sedekah nak disedekahkan, kau carilah benda tu. Benda tu nak cari. Kalau kita nak sedekah dalam bentuk harta, maka kita carilah harta tu dengan kita bekerja. Kita dapat pahala sedekah sudah apa? Kita bekerja tu adalah tuntutan dalam agama, kan? Kita pun dapat dah
seperti bersedekah terhadap diri sendiri. Lepas tu daripada hasil kita ada, jadi kita sedekahkan. Lepas tu orang ditanya lagi. Dia kata, bagaimana pendapat engkau jika orang tu memang dia tak mampu juga nak bekerja? Kan? Maka Nabi kata apa? Nabi mengatakan, yu'inu dhal hajatil malhufa. Nabi kata, hendaklah dia membantu orang yang memerlukan bantuan. Kalau dia tak mampu bekerja, dia tolonglah orang yang memerlukan bantuan. Lepas tu lelaki ditanya lagi, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Kalau orang tu sendiri tak mampu nak, dia juga tak mampu nak bantu orang lain yang dalam keadaan dia terdesak, memerlukan bantuan. Nabi jawab apa? Nabi kata, hendaklah dia menyuruh membuat yang ma'ruf atau kebaikan. Maksud dia apa? Maksudnya kalau kau tak mampu nak bantu orang lain yang dalam keadaan yang berhajat sesuatu, maka kata Nabi, kau ajaklah orang lain buat baik. Orang tu tanya lagi, bagaimana pendapat engkau jika orang tu dia tak mampu nak lakukannya? Maksudnya dia pun tak mampu nak ajak orang buat baik. Nabi kata apa? Hendaklah dia menahan diri dia untuk tidak berbuat jahat. Ini termasuk di dalam bab sedekah. Faham tak maksudnya? Maksud dia kalau dia tak mampu, dia malu nak ajak orang buat baik. Kan? Dia boleh buat pahala seperti pahala orang bersedekah tadi dengan dia jaga diri dia. Jaga diri dia daripada dia buat jahat. Kalau dia jahat, dia akan bagi kesan pada orang lain. Jaga kejahatan dia tu, dia jaga, itu juga dalam termasuk sedekah. Okey, lelaki ni bertanya banyak tadi tu dan dapat jawapan yang banyak. Jawapan yang banyak itulah merupakan kepada isi pentingnya nak dapat kebaikan, nak dapat pahala dari Allah Ta'ala ni bukan hanya dalam satu sudut saja. Bukanlah hanya dengan bantu orang. Tapi kalau kita ajak orang buat baik pun dapat ganjaran. Kalau tak mampu pun jagalah diri kita daripada kejahatan kita. Mungkin pada mulut kita boleh menyebabkan orang sakit hati ke, kecil hati ke, jaga. Menunjukkan bahawa apa? Luasnya kurniaan dari Allah nak buat kebaikan. Dalam masa sama kita dapat belajar, sedekah ni rupanya luas maknanya. Tidaklah hanya pada harta benda, tetapi ia juga pada perbuatan. Bukan hanya pada wang saja, tapi pada perbuatan secara tak langsung. Banyaknya jalan nak buat kebaikan. Banyak lagi hadis dia sebenarnya. Tetapi Al-Imam Nawawi, dia hanya memilih 25 hadis yang berkaitan dengan bab ke-13, banyaknya jalan nak buat kebaikan. Baik, kita habis hadis ini, alhamdulillah. Kita habis 25 hadis selama 4 siri. Jadi kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Kita akan belajar bab ni. Tuan-tuan dapat tak nota yang bertajuk istiqamah? Ya, dah dapat dah Ustaz. Okey. Nanti minggu berikutnya kita akan belajar bab yang ke-8, istiqamah. Kita dah belajar bab buat baik, nak dapat ganjaran pahala, nak dapat rahmat Allah, nak dapat redha Allah, nak dapat syurga. Ada banyak cara. Maka kita pun buat. Bila kita buat, kita kena istiqamah. Istiqamah ni pun jalan kebaikan juga. InsyaAllah nanti kita akan bincang pada bab yang ke-8. Istiqamah ni pendek je. Sebab apa pendek? Sebab dia ada hanya 2 hadis. Hadis bab ke-8 ni dia ada 2 hadis je. Kalau bab 13 kita belajar ni sampai 25 hadis. Jadi kita akan baca insya-Allah pada kelas yang akan datang dengan tajuk yang berikutnya. Okey.
Maknanya kelas akan datang, kita akan bawa tajuk ni. Kita akan membawa tajuk memperbanyakkan kebaikan pada hari tua ataupun bab ni. Bab 11 ataupun bab 12. Kalau bab 11 ni tajuknya mujahadah. Maksudnya sungguh-sungguh nak buat kebaikan tu. Sebab kita dah belajar jalan-jalannya kan. Lepas ni mungkin ada orang dia memilih, wah aku nak berjalan kaki lah pergi ke rumah Allah. Tapi nak berjalan kaki tu dikaitkan dengan istiqamah. Dia akan dapat apa? Dia dah belajar bab istiqamah. Lepas tu dia belajar bab mujahadah. Mujahadah ni macam kuatkan azam, kuatkan semangat. Jadi dia baca hadis ni, dia boleh amalkan perbuatan tersebut. Kalau kita belajar bab nombor 9 nanti insyaAllah pada minggu yang berikutnya saya akan sediakan nota insyaAllah. Okey, ada apa-apa pertanyaan yang boleh saya jernihkan? Ada apa-apa pertanyaan yang boleh saya jawab sekadar mana yang saya tahu. Ya. Tak, yang nombor 22 tu kan? Sajalah. Mungkin soalan saya ni macam pelik pula kalau saya tanya kan? Boleh. Dia kata dia mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya. Dan dia bukan kata, bukan mendermakan susu Ustaz. Dia kasih kambing tu supaya mereka boleh memerah susunya. Adakah disedekahkan hanya untuk memerah susunya dan bukan untuk dimakan? Maksudnya orang ni dah maknanya orang ni dah perah, lepas tu orang lain tak boleh perah macam tu. Dia betul ya? Dia dekat dalam terjemahan tu dia terjemah apa? Dia kata yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya. Mula kita fikir kenapa tidak disedekahkan je susu, tetapi di sini dia katakan dia derma seekor kambing. Jadi saya macam imagine orang ni dah perah, lepas tu orang lain pula boleh perah. Macam tu ke Ustaz? Saya pun nak memahami kenapa. Kalau macam mana Ustaz? Kalau ikutkan tu dia bukan dia bagi kambing tu terus tu, dia meminjam. Meminjamkan. Ustaz pun sebut tadi. Ustaz pun sebut tadi dia pinjamkan kambing. Lepas tu saya fikir Ustaz kata pinjam, sini pun kata derma. Dia bukan kata derma susu, dia kata diderma seekor kambing. Adakah dalam apa yang saya bayangkan didermakan kambing orang ni perah, lepas tu besok orang ni boleh perah macam tu ke Ustaz? Minta maaf lah kalau saya tanya soalan. Betul. Betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Sebab dulu kan dia termasuk dalam memberi minum tu. Kan? Sebab mereka kan gunakan salah satu sumber minuman mereka adalah pada kambing. Dia bagi pinjam tu maksudnya dia tak ada limit lah. Lepas tu pula susu tu susu yang original daripada kambing. Bukan high goat atau wildan. Betul Ustaz. Dia sharing kambing tu untuk perah susu saja, bukan perah susu dah kemudian pulangkan balik. Atau orang lain pula. Sampaikan susu kambing tu dah habis. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Ada persoalan lain? Pertanyaan lain yang boleh kita dapat manfaat. Kalau ada apa-apa nak dikongsikan pun boleh. Semoga kita pun boleh dapat manfaat pengisian hadis kita pada pagi ini. Kan sangat beruntung kita semua, kita tahu jalan-jalan nak dekatkan diri pada Allah. Kan kita nampak pentingnya ilmu, pentingnya pengetahuan ni. Kalau tidak, kita mungkin ingat 10 perkara saja, tapi rupa-rupanya ada 15 perkara. Kan? Itulah pentingnya kita belajar. Belajar cara, kaedah, jalan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang terbaik yang Allah Ta'ala utuskan, yang Allah tugaskan untuk membawa kita semua pergi kepada Allah, membawa kita semua nak masuk syurga Allah, jauhkan daripada neraka, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita nak tahu Rasul tu kata apa, yang Rasul tu kata dari Allah, maka mestilah melalui wahyu. Wahyu dari Allah sama ada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi nanti pada kelas yang akan datang pada minggu yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Nurul sebagai penganjur majlis ilmu kita pada setiap Jumaat pagi ini. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada penganjur kita, Allah melapangkan dada, Allah mempermudahkan urusan, Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah, yang rezeki yang baik. Begitu juga kepada kita semua, semoga kita dapat keberkatan. Sebarkanlah ilmu ini kepada orang lain supaya orang lain pun mendapat manfaat. Sebab sekarang ni musim orang dah boleh berjalan, dah boleh bebas, ya. Kita doakan siapa-siapa dalam perjalanan, Allah selamatkan pergi dan balik. Okey, Allah selamatkan, Allah bagi kita kesihatan, ya. Tetapi jangan lupa mematuhi SOP, mematuhi ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia pun merupakan satu ibadah. Ia merupakan satu kebaikan, merupakan satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Happy birthday Datuk Nurul. Happy birthday.